malam ni kita nak bincang-bincangkan tentang kelas teknikal kita. Teknikal, kalau you all ada apa kalau ada apa-apa soalan, boleh lontarkan. Jadi kita fokus kepada soalan, terutama orang baru. Jangan malu untuk bertanya, sebab hari Sabtu malam adalah hari untuk saya latih ahli-ahli dalam rangkaian saya, terutamanya untuk tahu, mahir cakap tentang business atomy ni. Kita dah apa ni, dah sampai semakin hampir dengan apa ni tarikh untuk kita dapat patuh syariah kan. Malah sehari demi sehari adalah hari-hari yang penuh debar bagi saya lah kan, sebab kita menunggu kan, sebab benda ni bukan di tangan kita, di tangan orang kan, jadi menunggu. Jadi apabila sampai waktu kita nak gerakkan bisnes ini secara besar-besaran, ketika itu kita dah mungkin tak berkesempatan nak latih you all secara detail kan. Maknanya kena banyak belajar sendiri melalui video-video yang telah pun kita rakam, sebab setiap kali kelas teknikal memang ada rakamannya terutama di YouTube, dan leader-leader tahu di mana link untuk rakaman itu. Jadi mungkin masa tu kena belajar sendiri kan, kena belajar sendiri macam mana tentang aspek teknikal dan coaching. Baik, ada dua benda yang selalunya kita fokus pada Sabtu malam, iaitu tentang aspek teknikal. Apa dia aspek teknikal? Aspek teknikal ni macam contohnya bermula daripada benda yang paling simple, macam mana nak login, dah login macam mana nak membeli, kemudian macam mana nak bayar, kemudian macam mana nak daftar ahli baru, macam mana nak tukar daripada consumer kepada distributor, kemudian sampailah kepada aspek misalnya macam mana nak tengok bonus kan. Ya, saya highlight saya sekejap. Spot for everyone. Okay. Hilang pula. Spotlight for everyone. Okay. Jadi benda-benda ni adalah benda-benda teknikal. Macam mana kita nak tahu kita ada bonus, kat mana nak tengok kita punya history pembelian kita yang lepas-lepas, macam mana kita nak tahu di kaki kanan kita grup PV dah ada berapa, di kaki kiri kita grup PV dah ada berapa. Macam mana kita nak tahu tu? Macam mana kita nak tengok kalau dah ada pairing? Macam mana kita nak tengok macam kalau dah ada bonus? Macam mana kita nak tukar maklumat peribadi? Jadi benda-benda ini adalah merupakan aspek-aspek teknikal. Dan begitu juga bila kita pergi kepada coaching session, itu adalah lebih kepada macam mana kita nak ajak orang, macam mana kita nak buat group meeting, macam mana kita nak positionkan orang di kiri dan di kanan. Jadi macam mana kita nak dapat income, jadi macam mana caranya. Jadi benda tu lebih kepada sesi coaching. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, manfaatkan hari Sabtu malam ini untuk kita bertanya, sebab bila banyak pertanyaan, maka hari Sabtu malam akan jadi sangat meriah. Sangat meriah. Jangan rasa malu, sebab semua dalam ni adalah orang yang pada peringkat awal bermula dengan tidak tahu. Pada peringkat awal semua bermula dengan tidak tahu. Bukannya semua dalam ni pandai-pandai belaka, tidak. Semuanya bermula daripada kosong. Dan cuma kerja saya tidak sebeban dulu, tak seteruk dulu. Kalau pada peringkat tahun pertama tu memang sangat teruk lah, sebab tak ramai yang faham sistem, tak ramai yang faham macam mana kira bonus, tak ramai yang faham tentang skor kan. Jadi saya kena jawab semua benda tu dalam kelas teknikal. Tapi sejak akhir-akhir ini banyak perkara-perkara sebegitu saya dah tak perlu buat lagi, disebabkan leader-leader yang mendaftarkan kita, mereka pun tahu untuk menerangkan tentang perkara tersebut. Tetapi mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang leader pun tak tahu kan. Mungkin leader pun tak tahu, sebab leader pun masih baru juga. Jadi tanyalah dalam kelas teknikal ini dengan saya, dengan Haji Raimi, dengan ramai dekat sini, SRM Suhaimi, Zata, siapa ada sekarang ni, dengan Tengku Safwan, dengan siapa, Dr. Siti, Salwa,
Tuan Mak Z pun ada, tu semua orang-orang lama tu. Jadi boleh bertanya itu. Dan antara sebab kenapa kita buat Rabu malam, Sabtu malam, sebenarnya yang datang ramai ni kebanyakannya tahu banyak dah. Tapi kenapa mereka hadirkan diri? Ini namanya disiplin. Disiplin. Sebab kalau kita mula tinggalkan kelas, maka kita akan mula tinggalkan akademi. Saya boleh beritahu gitulah. Apabila kita mula tinggalkan kelas, maka kita mula jauh daripada akademi. Jadi kita punya semangat ni, kita jadi hilang semangat berbisnes. Okey, hilang semangat berbisnes. Kalau kita perhatikan, akademi ni adalah satu bisnes berjangka panjang dan mengambil masa untuk dibina, tetapi apabila kita bina kualiti subur rangkaian kita, maka dia akan terus berkembang tanpa henti. Maknanya tadi, kenapa dia tidak berhenti? Apabila kita berjaya melakukan duplikasi, iaitu kita sebagai leader, kita berjaya melahirkan leader-leader di bawah kita. Masalahnya, kita sebagai leader, kita tak mampu melahirkan leader. Kita sebagai leader, ada di antaranya, kita hanya fikir diri kita. Kita hanya fikir income kita. Kita hanya fikir pairing kita. Kita hanya fikir bonus kita. Jadi apabila kita hanya fikir kita, maka network tidak akan berkembang. Sebab apa? Sebab ada sampai waktunya orang akan berhenti sebab kita tidak melihat kepada mereka. Dalam akademi, kita tidak boleh lihat kepada kita. Kita tak boleh tengok, aku seronok, aku dapat pairing. Aku seronok. Memanglah seronok kita dapat pairing. Tetapi lebih seronok apabila rangkaian di bawah kita dapat pairing. Seronok dia lagi seronok. Sebab kalau kita sebagai leader, kita katalah ada anak buah di bawah rangkaian kita, yang seorang ni buat RM1,000 sebulan, yang seorang buat RM2,000, yang seorang ni buat RM5,000, yang seorang ni buat RM7,000, kan? Bermakna kita berjaya melahirkan mereka yang mempunyai pendapatan, maka jangan tanyalah pendapatan kita. Sebab bila kita melahirkan orang yang ada pendapatan, bermakna pendapatan kita pasti lebih, kan? Cuma dalam akademi, lebih macam mana pun orang tu dapat, sampai satu tahap dia akan terhenti pada RM5,000 sehari. Maknanya dia tak boleh lebih daripada RM5,000. Dia bermula dengan RM70-80 sehari, naik RM240 sehari, naik RM500, RM1,000, RM1,500, RM2,500, RM4,000, RM5,000. Dah habis. Maknanya walaupun dia dulu, grup dia besar mana pun, dia terhenti pada RM5,000 sehari. Jadi bermakna semua orang berpotensi untuk mendapat pendapatan yang sama. Jadi oleh sebab itu, kita kena balik kepada asas semangat ukhuwah kita bersama dalam akademi. Apa semangat kita? Semangat kita dalam akademi adalah untuk kaya berjemaah. Balik kepada spirit itu. Spirit untuk kaya berjemaah, bukan kaya seorang-seorang. Jadi bila kita balik kepada kaya berjemaah, maka kita akan kembali seronok buat bisnes ini. Okey, saya faham. Disebabkan lamanya kita kena hentak, kena henyak, kena konyok, kita bertahan begitu lama, maka ada orang akhirnya dia tak mengalah, tapi dia tak ke depan tidak, ke belakang pun tidak. Dia duduk stay situ je. Faham tak? Dia kena konyok kan? Akhirnya nak ke depan tidak, nak ke belakang pun tidak, dia duduk situ je. Kemudian dia mulalah rebut peluang-peluang kalau ada peluang-peluang baru, kan? Sebab dia fikir, aku ni macam mana ni, kan? Maka dia rebut peluang-peluang baru. Tak salah kalau dia rasa itu dia nak buat. Tetapi bila dia stay situ, pendapatan dia pun tak berkembang. Sepatutnya kita kena gunakan peluang, okey, kita kena gunakan peluang untuk berada dalam kelompok yang baru bagi menambah prospek baru. Saya ulang Saya ulang lagi sekali Kita kena gunakan peluang berada dalam kelompok yang baru untuk menambah
prospek baru dalam atomi. Sebab kalau kita tak buat macam tu, kita rugi. Kenapa kita rugi? Orang baru yang kita jumpa, dia gosok gigi, dia mandi pakai sabun, dia cuci pinggan mangkuk, dia cuci baju, kadang-kadang dia mungkin beli skincare pun, kan? Tapi disebabkan kita berhenti bercerita, maka kita berhenti berkembang. Saya sampai hari ini, saya sentiasa fikir bagaimana untuk aku berada dalam satu kelompok yang baru. Saya akan fikir, macam mana aku nak jumpa orang baru? Terlibat dengan aktiviti NGO, terlibat dengan pergi umrah, terlibat dengan aktiviti sukan, terlibat dengan aktiviti kebajikan, maka kita terlibat. Kan? Malah kita terlibat dengan buat bisnes baru untuk mendapat database baru. Contoh misalnya kan, bila saya buat bisnes koperasi saya jalankan koperasi saya, sekarang ni nak menambah dana dalam tabung kebajikan, maka saya pun buat bisnes. Kalau perasan saya kata siapa nak beli baju, Makzi baru je beli baju, dia pakai tak tahu lagi baju baru tu dah sampai tadi tu. Saya ingat nak tengok dia pakai baju one day baru koperasi saya tu, kan? Baik, adakah saya hanya memikirkan hanya untuk jual baju gitu aja? Tak. Dengan jual baju, saya dapat berkenalan dengan orang baru yang berurusan dengan saya, dan orang-orang ini adalah merupakan prospek-prospek baru saya untuk saya bercerita tentang atomi. Jadi kita kena sentiasa fikir untuk ada kontak dengan orang yang baru. Kalau saya duduk kat mana-mana, saya minum, saya apa sekalipun, maka mereka yang bersama dengan saya duduk di meja, mesti saya cerita tentang atomi. Saya pergi katakan nak keluar TV, orang yang duduk dalam bilik menunggu dengan saya, mesti saya cerita tentang atomi. Mulut ni tak pernah lekang daripada cerita tentang atomi. Sebab apa? Sebab saya percaya untuk kita grow, kita kena bercerita. Kita tidak boleh berhenti bercerita. Kita tak boleh berhenti bercerita. Hanya dengan terus bercerita dan bercerita, maka kita akan grow. Okey? Jadi kita kena lakukan sebegini. Bayangkan kalau kita berhenti bercerita, orang bawah berhenti bercerita, sampai last kali berhenti bercerita, bermakna network kita berhenti daripada grow. Okay? Jadi kita tak boleh berhenti bercerita, sebab kita kena sentiasa grow, dan di sekeliling kita masih terlalu ramai. Kita ada 33 juta rakyat Malaysia. Okay, kalau ahli atomi hari ini ada dalam 2 juta. 2 juta tu 1.7 juta adalah daripada orang bukan Islam. Kita baru 300,000 je lebih kurang yang join atomi ni. Kan, lebih kurang 300,000 tu pun bukan semuanya aktif. Jadi oleh sebab itu, masa untuk kita bercerita, ajak mereka untuk bersama-sama dengan kita. Okey, dia duplikasi ni kan, kalau kita betul-betul serius buat, setiap minggu kalau kita boleh tambah seorang pun sudah memadai. Setiap minggu kita boleh tambah seorang pun sudah memadai. Sebab kalau kita tengoklah kan, ke sana. Okey. Kita tengok. Katalah ini kita buatlah, this is you here. Ni you dekat sini. Katalah ini minggu. Kan? Minggu. Ini minggu pertama. Okey. Minggu pertama kita hanya boleh tambah seorang di kaki kiri kita. Okey, dan seorang di kaki kanan kita. Itu pada minggu yang pertama. Okey. Okey, tanya, setiap ahli baru wajib buat pembelian sekali kan? Nanti saya cerita ya. Nanti saya cerita apa peranan ahli baru Saya masuk kat sini sekejap, saya potong ke depan sekejap Baik, bila kita buat benda yang ni, bila kita dah ada saja ahli baru, dalam minggu itu kita mula latih mereka berdua ni. Kita latih mereka berdua, kita ajar mereka bagaimana nak membeli, macam mana nak atomi, apa bezanya atomi dan sebagainya. Bila mereka mula faham,
mereka juga ada rakan-rakan dan mereka juga mula nak ajak rakan-rakan mereka. Jadi apa yang kita lakukan, kita konsisten mencari sekurang-kurangnya satu di kiri dan satu di kanan, dan kita latih orang di bawah kita untuk lakukan perkara yang sama. Jadi pada minggu yang kedua, kita sendiri kita akan tambah seorang kan. Kita sendiri kita akan tambah lagi orang pada minggu kedua, dan kita juga akan tambah orang di sini. Pada minggu kedua, kita sendiri tambah orang. Maknanya fikir hanya untuk tambah 2 orang saja. Tak kisahlah dia nak aktif tak nak aktif, tu soal yang kedua. Itu tugas kita melatih dia dalam bisnes ini. Baik. Orang yang pertama ni, dia akan lakukan perkara yang serupa, iaitu dia sendiri pun kita latih dia, dan dia pun mampu untuk pada minggu yang pertama dia join untuk bawa kiri dan kanan. Maka secara tak langsung dia akan tambah orang. Dia akan tambah seorang kat sini, dia akan tambah seorang kat sini. Dan kita pun pada minggu yang kedua ni, dia yang sebelah sini pun dia akan tambah seorang kat sini, akan tambah seorang kat sini. Itu pada minggu yang kedua. Pada minggu yang ketiga, kita tetap konsisten fikir. Maknanya kita fikir macam mana aku nak jumpa orang yang baru. Dan kadang kita buat aktiviti, kita jumpa, kita ziarah, kita apa saja kita fikirkan kan. Macam mana aku nak tu? Jangan malu buka mulut sebab kita tidak menjual barang. Jangan malu buka mulut sebab kita tak minta yuran, kita tak ada yuran. Jangan malu buka mulut kita tak ambil duit orang. Jadi bila masuk minggu yang ketiga, kita masih tetap melakukan benda yang sama. Kita tambah satu di kiri dan satu di kanan. Kita tetap tambah. Maka apa yang berlaku? Kita tambah lagi. Satu di sini, satu di sini. Ini yang kita lakukan. Dan orang yang ini, dia makin mahir. Sebab dia mendapat bimbingan langsung daripada kita. Maka dia pun akan tambah satu di sini, dia akan tambah satu dekat sini. Orang di sini tambah satu dekat sini, tambah satu dekat sini. Okey? Dan kita jangan lupa bahawa orang ini mula bergerak, orang ini mula bergerak, orang ini mula bergerak, orang ini mula bergerak, mula bergerak. Nampak? Jadi apa yang berlaku? Orang ini juga dia akan tambah orang dekat sini dan sini. Kan? Orang ni pun akan tambah orang kat sini dan sini. Orang ini dia akan tambah orang dekat, orang ni pun sama tambah orang di sini dan di sini, dan orang ini akan tambah orang di sini dan di sini. Baik. Dengan hanya melakukan perkara itu, pada minggu yang ketiga, cuba tengok berapa ramai rangkaian kita ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 orang. Nampak tak macam mana network kita mula berkembang? Jadi back to basic. Back to basic maknanya mula merekrut, mula bercerita, dan apabila orang tu menjadi ahli yang baru, tadi tanya Firdaus ya. Baik, setiap ahli baru, ni kita masuk sikit ahli baru. Ni orang baru dengar betul-betul ahli baru. Okey. Dia join, maka orang yang daftarkan dia akan daftarkan sebagai consumer dulu. Bila dah consumer, dia akan dapat member ID. Okey. Member ID inilah dia akan gunakan untuk login ke dalam Mall Atomy. Login ID dengan member ID sama. Dan kemudian dia akan dapat password. Password jangan tukar. Itulah password yang kita guna semua. Password hanya kita minta tukar bila dah sampai jadi sales master. Selagi tak jadi sales master, selagi belum jadi leader, pakai password yang sama. Kenapa kita pakai password yang sama yang diberikan? Supaya mereka yang ada di atas rangkaian, dia boleh akses, kadang-kadang dia nak buat belian dan kita dapat PV. Dia nak tengok nama kita, dia nak beli atas akaun kita. Jadi kalau kita tukar password, dia nak masuk, tak dapat. Maka dia akan masuk akaun orang lain. Jadi kita rugi. Yang mana orang nak tolong beli kat kita, tak dapat. Jadi ingat, member ID, itulah dia login ID. Okay, kita pun join. Kita pun masuk dalam Atomy Mall. Atomy Mall-nya kat mana kita nak masuk? Kita masuk dekat atomy.com/my. Itu dia punya
dia punya website kita, atomy.com/my. Masuk situ, login kat situ. Baik. Dengar orang yang baru saya buat satu timeline. Timeline. Okay. Tengok timeline. Katalah you all join hari ini. Hari ini adalah 26. Hari bulan 3, 2022. Okay. Dapat ID ni. Dapat ID ni pada hari ini. Apa yang berlaku? Setiap ahli baru, ID yang dia dapat tu bertahan selama 6 bulan sahaja. Jika dia tak buat sebarang pembelian, tak kisah berapa, nak beli ubat gigi yang RM20 4 tiup tu pun boleh, nak beli penyental periuk harga RM12 pun boleh, tak jadi masalah. Yang penting mesti ada satu pembelian. Jadi ID tu bila kita dapat, maka kita ada masa 6 bulan. Okey, 6 bulan. 6 bulan. Jadi bulan 3 sampai kepada bulan 9 tahun 22. 6 bulan ini ID kita boleh bertahan. Selepas 6 bulan, maka bila kita tak buat apa-apa pembelian langsung tak ada pembelian, ID itu akan automatik tamat. Maknanya kita nak masuk dah tak boleh. Jadi bila tak boleh nak masuk, macam mana kita nak beli barang? Kena buat pendaftaran yang baru untuk dapat member ID yang baru, yang lain. Mungkin kita kata, oh tak apalah kalau macam tu tak ada rugi apa-apa. Betul, kita tak ada rugi apa-apa. Tapi ingat cerita ni tadi, katakanlah ini adalah anda. Okey. Dan ketika anda tak buat apa-apa pembelian sekalipun, rangkaian di bawah anda mungkin sudah pun berkembang. Okey, rangkaian ni dah pun berkembang. Di ID ini akan mati, tamat. Okey, ID ni mati. Sebab tak buat pembelian dalam masa 6 bulan, maka ketika itu internet saya unstable. Hopefully sekarang okey. Tadi hilang tadi. Jadi ketika hilang, sekarang merah. Macam mana? Merah tadi kan? Tadi hilang, sekarang merah ni kuning dah. Okey, putih balik. Okey. Baik. Jadi ketika itu, apabila anda tengok nak masuk dah tak boleh, maka nak beli barang, maka kata ke dengan kawan, daftarkan aku semula, dia boleh daftarkan semula. Tetapi dia terpaksa daftarkan di bawah ini. Okey, so ini adalah ID baru anda. Yang ini langsung dah tak boleh pakai dah. Tetapi dia tak memberi kesan kepada rangkaian-rangkaian bawah. Orang lain jalan macam biasa, kita punya je mati seorang-seorang. Jadi kita terpaksa join balik sebagai ahli yang baru dan tidak ada sesiapa di bawah kita. Jadi kita tak rugi apa-apa, tetapi kita rugi placement kedudukan kita dalam rangkaian. Okey? Jadi sebab itulah bila kita dah ada ID, mulalah tengok-tengok shopping mall, mulalah belajar-belajar buat pembelian. Pada peringkat awal kita nak belajar-belajar buat pembelian, mungkin kita tak beli banyak-banyak dulu sebab kita belum biasa. Kita belilah benda yang mudah-mudah. Yang murah-murah dulu. Baik, katakanlah anda buat pembelian join bulan 3, tapi bulan 5 atau bulan 5 baru buat pembelian. Katalah dekat sini. Bulan 5 tahun 22 baru buat pembelian dekat sini. Okey, dekat sini baru buat pembelian. Baik, apa berlaku bila anda buat pembelian? Macam saya kata awal-awal tadi, tak kisah berapa nilai pembelian anda. Asal ada transaksi je. Ada PV je. Maka dengan pembelian itu, tak kira berapa harga, anda akan dapat 12 bulan keahlian percuma bermula pada tarikh belian. Bukan bermula pada tarikh join. Jadi bermakna daripada 5 hari bulan, kalau anda beli katalah penyental periuk ke, ubat gigi ke, dia akan terus dapat 12 bulan keahlian. Okey, anda akan aktif selama 12 bulan sampai bulan
5 tahun 2023. Nampak? Setahun aktif. Dengan mungkin masa ni beli apa? Mungkin beli RM RM12 je. Tak jadi masalah. Asal ada transaksi, bermakna keahlian anda aktif selama 12 bulan. Okey? Katakanlah bulan 10 tahun 2022 anda beli lagi. Kali ini dah tahu cara membeli, kali ini dah boleh beli banyak. Mungkin masa awal tu beli 2-3 ribu PV, kini dah mula beli 50,000 PV. Macam-macam beli kan, dah tengok, dah faham atomi dan sebagainya. Baik, bermula daripada bulan 10 ni, sama juga 12 bulan lagi. Bermakna yang nak mati bulan 5, dia jadi mati bulan 10 tahun 23. Nampak? Keahlian anda berganjak. Lagi 12 bulan. Jadi begitulah selagi anda buat pembelian, begitulah akan bertambah 12 bulan daripada tarikh pembelian. Keahlian kita. Okey? Jadi itulah cara untuk anda aktif dalam sebagai ahli itu tadi, sentiasa membuat pembelian. Baik. Itu dari segi mengaktifkan keahlian. Baik. Bagaimana kalau kita nak buat bisnes? Kita nak dapat income. Baik, untuk dapat income, ada 2 perkara yang perlu anda lakukan sebagai ahli yang baru. Baik, apa 2 perkara untuk dapat income? Dan perkara ni pun buat sekali je. Kan? Sekali je. Apa dia? Pertamanya sekali, untuk dapat income, yang kita join sebagai consumer ni, kena tukar status kepada distributor. Dengan mengisi form 40. Dalam sistem yang kita login, ada tempat yang kita masuk dan kita boleh tengok form 40. Mungkin Haji Raimi boleh bantu dalam memberikan tunjuk benda tu nanti. Boleh. Baik. Boleh Haji Jadi kita berbagi tugas malam ni. Jadi bila kita isi form 40, maka kita sudah bila dah dapat kelulusan, masa kita jadi consumer, kita tak perlu pun berikan IC. Dia cuma minta nombor IC, tapi tak perlu beri IC. Gambar IC depan, dia tak payah depan belakang. Gambar IC depan tak perlu bagi pun. Tetapi apabila kita nak menjadi ahli yang nak buat bisnes, masa tu kita perlu berikan gambar IC. Kenapa? Sebab Atomy dia tidak akan lari, dia tak akan buat benda yang lari daripada undang-undang. Dia akan ikut apa yang undang-undang tetapkan. Iaitu apabila kita dah nak buat bisnes, bermakna kita bakal menerima bonus. Bila kita bakal menerima bonus, Atomy akan isytiharkan setiap sen bonus yang dia keluarkan dan kepada siapa. Sebab itu sekarang kepada sesiapa yang dah lama jadi ahli, boleh tengok di dalam akaun masing-masing borang CP58, iaitu borang lembaga hasil sudah pun mula dikeluarkan. Saya tengok saya punya tak ada lagi dekat web, tapi mungkin Haji Raimi apa semua dah ada kot. Ada. Yang lain tengok dah keluar belum? Dah keluar. Dah keluar Baik. Itu adalah borang yang kita perlu declare kepada lembaga hasil. Sebab Atomy hantar report tu semua kepada lembaga hasil. Kita jangan ingat, aku boleh lagi cukai. Tak. Atomy buat kerja ikut law. Jadi oleh sebab itu dia perlukan IC sebab dia nak pastikan dia bayar kepada orang yang betul. Jadi ini sebabnya ada setengahnya degil, dia kata tak nak bagi IC, ni semua penipu. Atomy bukan syarikat penipu. Atomy tahun lepas buat
sale 1/2 bilion. 1/2 bilion. 517 juta. Bayangkan berapa banyak income tax yang Atomy bayar. 1/2 bilion. Jadi oleh sebab itu, ini bukan syarikat cap ayam, syarikat kecil-kecil buat kerja lepas tangan, buat kerja batuk di tangga. No. Okey. Jadi sebab itu, bila kita buat bisnes, antara perkara yang kita kena ambil tahu sangat-sangat ialah kekukuhan sesebuah syarikat. Saya tak nak buat bisnes, kita buat bisnes 2 tahun, 3 tahun, tengok lepas pada tu masuk tahun keempat, tutup. Penat kita 4 tahun tutup. No. Saya tak nak dah buat kerja bisnes dengan syarikat-syarikat macam ni. Saya nak buat kerja, buat bisnes dengan syarikat yang kukuh, yang steady, yang ikut law, yang ikut undang-undang, yang ikut peraturan. Dan Atomy adalah syarikat yang sangat patuh kepada undang-undang yang ada. Jadi oleh sebab itu, kita rasa apa? Kita rasa selamat. Kita penat lelah kita 2 tahun. Saya dengan leader-leader, kami 2 tahun dah. Daripada tahun 2020 sampai tahun 2022, okey, macam ni lah kami. Kan? Mungkin tambah kedut mungkin bertambah 5-6 jalur di muka berbanding 2 tahun yang lepas. Tapi macam ni lah kami. Kan? Maknanya tadi, kami tetap setia menjalankan bisnes ini. Jadi oleh sebab itu, okey, kita nak syarikat yang kukuh. Jadi Atomy ni syarikat insya-Allah sangat kukuh. Okey. Jadi oleh sebab itu, 2 benda yang kita kena lakukan, saya kata, okey. Pertama, saya kata apa? Tukar status consumer kita itu kepada distributor dengan mengisi form 40. Tukar. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, apabila kita mula nak berbisnes dengan Atomy, cukupkan sekurang-kurangnya yang kata belian-belian tu tadi, cukupkan sekurang-kurangnya 10,000 PV peribadi. Okey, cukupkan 10,000 PV terkumpul, bukan sekali beli. Contoh misalnya, kata masa ni kita dah beli berapa masa tu? Katalah masa ni kita beli 3,000 PV. Okey, 3,000. Mana dah ada 3,000 PV? Masa ni kita beli lagi. Masa ni mungkin kita beli 12,000 PV. So 12,000 campur 3,000 dah cukup 15,000, lebih pada 10,000. Baik, 10,000 PV ni sebenarnya berapa ringgit? 10,000 PV, kita tengok macam ni lah. Ubat gigi harga RM20, 4 tiup, bermakna 1 tiup RM5, tapi kena beli 4 tiup, RM20, 2,760 PV. Kalau tak silap saya, 2,700 lebih lah. 2,760 PV. 2,700 baru RM20. Maknanya kita nak cukup 10,000 PV ni tak sampai pun RM100. Tak sampai, kurang pada tu pun. Itulah perbelanjaan. Dan dia tak tetapkan, join terus kena beli. Tidak. Kena beli tiap-tiap bulan ke? Tidak. Itulah yang kita beli dan kemudian kita pastikan setahun mesti ada satu pembelian. Sebab pembelian terakhir kita memberikan kita keahlian selama berapa bulan? 12 bulan. Ni, ingat. Kita beli dekat sini, kita dapat 12 bulan. Jadi, kalau dalam tempoh kita bergerak dekat sini selama 12 bulan ni, kita tidak ada pembelian, masuk tiba-tiba terlajak daripada 12 bulan, maka keahlian kita akan mati dekat sini. Sebab selama 12 bulan ni kita tak ada pembelian, maka dia akan mati dekat sini ni. Jadi oleh sebab itu dalam masa setahun, walaupun kita dah bermula dengan 10,000 PV dah cukup, dalam masa setahun ni kena ada satu pembelian. Tak kisah berapa ringgit pun. Katakan tiba-tiba di sini, okey, kita bulan 5, kita pada bulan 7 tahun 23, kita belilah penyentral periuk RM12. Maknanya so kita dapat 12 bulan lagi keahlian. Dapat bertahan sampai bulan 7 tahun 2024. Itu Atomy. Jadi tak susah Atomy ni. Cuma kadang-kadang kita tak ambil tahu. Kadang-kadang kita terlupa, kita terlepas pandang sebab kita tak buka akaun. Sebab kita tak aktif. Jadi selepas tu baru kita sedar kita dah pun mati. Kan rangkaian kita turut mati. Sebab kita tak ambil tahu. Jadi sebab tu bermula daripada sekarang
Saya lebih menekankan kepada kualiti network. Okey, network yang berkualiti, bukan kuantiti. Biar kita berkembang, seminggu seorang, seminggu dua orang, it's better, sebab beberapa bulan dan beberapa tahun, dalam setahun, 2 tahun akan datang, network kita foundationnya sangat kuat. Sebab semua yang kita ada, yang bermula dari dalam rangkaian kita, orang yang faham tentang bisnes ini. Orang yang faham nak cerita pada orang. Orang yang faham nak buat bisnes, orang yang boleh berkembang. Sampai satu tahap, kita boleh lepaskan mereka umpama anak helang yang boleh terbang dah. Ini yang kita fokuskan. Ya, kita tak nak lagi ramai, tapi tak ada kualiti. Nak buka, nak masuk akaun sendiri pun tak pandai. Kita tak nak macam tu. Biar kita ada 2-3 orang pada malam ini, tetapi 2-3 orang ini 2-3 orang yang tahu buat bisnes. So kepada semua yang ada dalam rangkaian saya, ini apa yang saya nak cerita, ambil lah sebagai amanat lah kan. Biar kita berkembang perlahan tetapi berkualiti. Sebab apabila berkualiti, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, consistent you grow, tak sampai setahun, you become auto sales master. Auto sales master bermakna tiap-tiap cycle sales master. Okey, tambah pula pada bulan 4 coming soon, kita ada semi sales master. Kan? Jadi oleh sebab itu, grab opportunity untuk menjadi auto sales master. Grow network secara berkualiti. Okey, sebab apa? Bila kita ada network yang berkualiti, kita ada product lover, kita ada auto consumer, maka kita tak perlu nak bimbang. Kita bukan nak capai sales master, tetapi itulah kita sales master sekali seumur hidup. Lepas tu tak capai auto pun, kita pegang sales master kita sampai mati. Tapi tak auto. Kenapa tak auto? Sebab network kita tidak berkualiti. Network kita tak tahu nak bercerita. Network kita tak tahu nak buat bisnes. Network kita tak ada keyakinan. Sebab kita hanya fikir untuk sales master kan kita, dan kita capai diri kita sales master dan kita abaikan network kita. Maka network takkan berkembang. Kita pergi beritahu orang, aku sales master. Apa makna kita jadi sales master? Sedangkan itulah sekali kita capai, dalam seumur kita menjadi ahli. Kenapa kita capai hanya sekali? Sebab kita tak grow network kita, kita tak train network kita, kita tak tengok network kita tak ambil berat network kita tak ambil tahu network kita tak akrab dengan mereka. Okey? Jadi buat benda yang basic itu. Okey, buat benda yang basic. Jadi bila kita buat benda yang basic ni, network kita akan grow. Okey, kita ambil contoh baru-baru ni, tadi kan Success Academy, rakaman Success Academy, saya sembang dengan kita punya host tu, siapa nama? Phoenix. Gatal tekak. Air tak ada. Kejap Okey, saya minta air. Baik. Jadi, saya jumpa dia. Dia ambil masa 4 tahun untuk jadi sales master dan mengambil masa 2 tahun untuk capai diamond master. Macam itulah lebih kurang. Nak jadi sales master, nak pergi kepada diamond master, ambil masa lagi. Dia kata kat saya, I'm slow lah Dr. DTA, I'm slow lah, I'm not like you lah, I slow lah, dia kata. Saya kata dekat dia, no Phoenix, you doing well, you've done a great job, saya kata. Saya kata apa? Saya kata ini pengalaman saya dengan apabila saya melihat network. Ini pengalaman
apabila saya melihat network yang pergi pantas tiba-tiba tumpas. No point. Pantas akhirnya tumpas. No point. Kan? Kita carry. Kita punya sales master. Tapi itu je kita pegang. Lepas tu tumpas. No point. Tapi you lain. You bina slow-slow. You build you punya product level. You build rangkaian you build you punya quality leader. You build pelan-pelan. And then, okay, dia pun jadi sales master. Kemudian dia build another sales master bawah dia. Then dia jadi diamond master. Bila dia jadi diamond master, dia dapat jadi diamond master every cycle. Maka, itu maknanya apa? Quality network. Quality network. Okay, jadi ini yang kita kena pelajari. Kita back to basic. Quality network. Memang akan ada cycle kita fight. Tetapi pada cycle-cycle kita tidak fight, jangan duduk lena. Build the network. Build the people. Train the people. Get together. Okay. Jumpa. Okay. Ukhuwah. Build the quality leader. Kan? Dan bagi mereka yang nak santai-santai dengan saya, datang ke Alam Damai Barakah Center. Datang. Kan duduk situ. Tak kira lah daripada mana. Kan rangkaian saya datang. Kan after all you all semua rangkaian saya datang. Kan tapi saya saya ni daftar dengan isi saya dekat Anggrek tu dengan Tuan Azali. So tak ada masalah. Nak datang sembangan saya, you are still my network, datanglah. Kan, dan peluang jumpa face to face, duduk mengopi, kan, sembang-sembang, bertukar pandangan, dapatkan aura yang positif, balik semangat. Okay? Baik. Alright. Jadi ini yang perlu diketahui. Okey. Tadi Firdaus tadi. Dan adakah perlu buat 10,000 PV tiap-tiap bulan? Tak perlu. Cuma dalam setahun kena ada lagi satu pembelian. Kan? Jadi bila dengan 10,000 PV ni kita dipanggil status dealership kita dipanggil kita ni sebagai member. Okey, kita sebagai member kalau 10,000 PV ni. Kita member. Okey. Bila kita dah jadi member, maka kita kena sasarkan terus untuk nanti satu hari nak jadi upgrade menjadi agent. Baik, apa beza member kepada agent? Kalau member, kalau status dealership kita member, kalau berlaku bonus pairing kita dapat RM70-80. Kalau agent berlaku pairing kita dapat RM240. Jadi dengan pairing yang sama kita dapat income 3 kali ganda, lebih tinggi. Jadi sebagai orang yang serius dengan bisnes, maka kita kena cari langkah untuk menjadi agent. Itu step dia. Bila dah jadi member, kita step dia yang kedua adalah mula menuju nak jadi agent. Bila kita mula menuju jadi agent, kita mula kembang rangkaian kiri dan kanan, kita mula menikmati bonus pairing. Okey? Itu step yang seterusnya. Kita stop situ.